Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia babak ke-17, dosa dan hukuman terhadap Yahuda. Tuhan berfirman, "Hai bangsa Yahuda, dosa kamu telah ditulis dengan pen besi. Dosa kamu itu diukir pada hati kamu dengan mata pen intan dan dipahatkan pada setiap sudut mezbah-mezbah kamu. Bangsa kamu memuja berhala di mezbah-mezbah dan tiang-tiang berhala yang telah didirikan untuk Dewi Asyera di bawah setiap pokok hijau, di puncak-puncak bukit, dan di atas gunung-gunung di luar kota. Aku akan menyuruh musuh kamu mengangkut segala harta dan kekayaan kamu kerana segala dosa yang telah kamu lakukan di seluruh negeri. Kamu akan terpaksa menyerah tanah yang telah aku berikan kepada kamu, dan aku akan menjadikan kamu hamba musuh di negeri yang asing sekali bagi kamu. Aku melakukan semua itu kerana kemukaan aku seperti api yang menyala-nyala selama-lamanya." Pelbagai ajaran. Ayat 5. Tuhan berfirman, "Aku akan menghukum sesiapa sahaja. Aku akan menghukum sesiapa sahaja yang meninggalkan aku dan yang berharap kepada manusia serta bersandar kepada kekuatan manusia fana. Dia seperti beluka di padang gurun yang tumbuh di kawasan gersang, di tanah bergaram yang tidak ditumbuhi tumbuhan lain. Orang seperti itu tidak pernah mengalami kebaikan. Tetapi orang yang berharap kepada aku akan aku berikan selalu. Dia bagaikan pokok yang tumbuh di tepi sungai yang mengalir. Akarnya merambut sampai ke air. Musim panas tidak ditakutinya kerana daun-daunnya selalu hijau. Walaupun negeri dilanda kemarau, tidak ada kegelisahannya kerana buah selalu dihasilkannya. Hati manusia tidak dapat difahami oleh sesiapa. Hati manusia lebih licik daripada segala-galanya, dan penyakitnya terlalu parah. Aku Tuhan menyelidik hati. Fikiran manusia aku uji. Setiap orang aku perlakukan menurut tingkah laku mereka, dan aku memperlakukan semua dengan perbuatannya. Bagaikan burung menetaskan telur yang bukan miliknya, begitulah orang yang tidak jujur memperolehi harta. Pada usia yang masih muda, dia akan kehilangan semua hartanya. Pada akhir hidupnya akan terbukti bahawa dia orang yang bodoh sekali. Rumah Tuhan kita seperti takhta yang mulia, yang terletak di atas gunung tinggi sejak mula-mula. Ya Tuhan, Engkaulah harapan Israel. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan dipermalukan. Mereka akan lenyap dari dunia ini dan pergi ke dunia orang mati kerana mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang memberikan hidup." Ya, kita tahu bahawa bila kita lenyap dari dunia ini, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita pergi ke dunia orang mati. Ya, kerana kita meninggalkan Tuhan, sumber air yang memberi hidup. Ya. Yeremia minta pertolongan Tuhan. Ayat 14. "Ya Tuhan, sembuhkanlah aku
supaya aku sihat. Selamatkanlah aku agar aku selamat. Engkau sahaja yang aku puji. Orang berkata kepadaku, di manakah semua ancaman Tuhan terhadap kami? Biarlah dia melaksanakan semuanya sekarang. Tetapi, ya Tuhan, tidak pernah aku mendesak Engkau untuk mendatangkan kecelakaan kepada mereka. Aku tidak juga mengingini kesusahan menimpa mereka. Engkau tahu hal itu, ya Tuhan. Engkau tahu apa yang aku katakan. Janganlah Engkau menjadi sesuatu yang menakutkan aku. Engkaulah tempat aku berlindung apabila kesusahan datang. Semoga Engkau mempermalukan orang yang menganiaya aku. Tetapi lindungilah aku, ya Tuhan. Liputilah mereka dengan ketakutan, tetapi janganlah takutkan aku. Datanglah malapetaka terhadap mereka sehingga mereka hancur binasa. Ini adalah doa Yeremia minta pertolongan daripada Tuhan. Merayakan hari Sabat ayat 19. Tuhan berfirman kepada Yeremia, "Hai Yeremia, pergilah ke pintu gerbang rakyat yang dilalui raja-raja Yahuda. Apabila mereka keluar masuk kota, dan isytiharkanlah perkabaran aku di situ. Kemudian pergilah ke semua pintu gerbang yang lain di Yerusalem. Suruhlah raja-raja dan semua orang Yahuda serta segenap penduduk Yerusalem yang lalu di pintu-pintu itu, supaya mendengar firman aku. Katakanlah begini, jika kamu tidak mahu mati, jangan angkat beban pada hari Sabat, atau membawanya masuk melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Jangan bekerja dan jangan angkat beban keluar dari rumah kamu pada hari Sabat. Rayakanlah hari itu sebagai hari yang khas untuk aku, seperti yang telah aku perintahkan kepada nenek moyang kamu. Tetapi nenek moyang kamu tidak mahu mendengarnya. Mereka tidak mendengarkan aku atau memperhatikan firman aku. Mereka degil dan tidak mahu taat atau menerima ajaran daripada aku. Taatilah semua perintah aku. Jangan angkat beban melalui pintu gerbang kota ini pada hari Sabat. Rayakanlah hari Sabat sebagai hari yang khas untuk aku, dan jangan bekerja pada hari itu. Jika kamu sungguh-sungguh menjalankan perintah aku itu, maka para raja dan pegawai yang memerintah seperti Daud akan memasuki pintu-pintu gerbang kota Yerusalem. Mereka bersama dengan orang Yahuda dan penduduk Yerusalem akan mengederai kereta kuda dan menunggang kuda sehingga kota Yerusalem dipenuhi orang selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yahuda dan dari kampung-kampung di sekitar Yerusalem. Mereka akan datang dari wilayah Benyamin, dari kawasan kaki bukit dan kawasan pegunungan, dan dari bahagian selatan Yahuda. Mereka akan membawa korban untuk menyenangkan hati aku, dan korban-korban lain, korban untuk mengucap syukur dan kemayan, serta korban kesyukuran ke rumah aku. Semua perkara itu akan berlaku apabila kamu taat kepada aku dan merayakan hari Sabat sebagai hari yang khas untuk aku. Jangan angkat beban melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari itu.
Jika kamu melanggar perintah aku itu, aku akan membakar habis pintu-pintu gerbang Yerusalem serta istana-istananya, dan api itu tidak akan dapat dipadamkan oleh sesiapa pun. Ya. Kehendak Tuhan adalah supaya kita taat kepadanya. Tetapi kita selalu membuat keputusan sendiri untuk tidak mahu taat kepada Tuhan. Ya. Ini adalah dosa dan hukuman Tuhan terhadap Yahuda dan sesiapa yang berdosa. Ya. Ini adalah ajaran dalam Yeremia babak ke-17. Ya. Sekian, terima kasih. Shalom.